Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan bapak semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak, satu kejutan besar dari SPRM hari ini, satu tangkapan besar, tangkapan yang pasti mengejutkan ramai. Dan ini bagi saya sudah pasti satu berita yang mendukacitakan kepada ramai pemimpin politik di Malaysia, di mana masih terdapat banyak kes rasuah yang berlaku, yang masih berlangsung, masih berleluasa di Malaysia. Hari ini saudara-saudara, kali ini pula dalam satu artikel panas yang saya ada lihat hari ini, Perdaya Kerajaan Sabah, SPRM reman 5 individu. Dalam artikel ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan reman 5 individu kerana disyaki terlibat dalam kes berkaitan memperdaya Kerajaan Negeri Sabah bagi mengelak membayar royalti penjualan emas. Perintah reman selama 4 hari bermula sehingga 26 Mei telah dikeluarkan oleh Magistrate Syahsa Damia Sabtu di Mahkamah Magistrate Shah Alam Selangor pada Selasa. Menurut sumber, kesemua suspek terdiri daripada pengarah dan pengurus akaun syarikat emas serta tukang emas yang berusia antara 30 hingga 50 tahun ditahan kira-kira jam 5 petang semalam ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM. Artikel ini diterbitkan pada 23 Mei. Nah, saudara-saudara, setelah kita mendengar banyak pendedahan dari SPRM, setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menjadi Perdana Menteri, kita dapat lihat kerja SPRM semakin agresif. Nah, banyak pendedahan yang dilakukan berkaitan dengan penyelewengan dana, pengubahan wang haram, dan banyaklah sehingga ada pemimpin yang pernah menjadi kerajaan dulu pun akhirnya tertangkap. Nah, pendedahan demi pendedahan, di mana berkaitan dengan penyelewengan dana terkini, RM 2.3 bilion yang hangat baru-baru ini, di mana melibatkan ahli perniagaan yang bergelar Tan Sri dan juga bekas Menteri Kanan. Nah, dengan pendedahan hari ini pula yang terkini pada 23 Mei yang lepas, di mana Perdaya Kerajaan Sabah SPRM reman 5 individu. Nah, bagi saya ini satu tangkapan yang pasti mengejutkan ramai. SPRM menahan reman 5 individu kerana disyaki terlibat dalam kes berkaitan memperdaya Kerajaan Negeri Sabah bagi mengelak membayar royalti penjualan emas. Namun begitu, jelas sumber, suspek dipercayai mengemukakan penyata jual beli emas yang mengandungi butiran palsu bagi mengelak daripada membayar royalti sebenar kepada Kerajaan Negeri Sabah. Sementara itu, Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hasim ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan berkata kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Nah, bagi pendapat saya secara pribadi, mungkinkah tangkapan ini pasti mengejutkan ramai pemimpin di Malaysia? Nah, terutamanya kepada kerajaan, pemimpin dari kerajaan, kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menteri-menteri di dalam kabinet kerajaan, dan semua ahli parlimen. Tidak kiralah pemimpin dari kerajaan kah maupun pembangkang, sudah pasti ini satu tangkapan yang mengejutkan ramai. Dan bagi saya boleh juga menjadi pengajaran supaya tidak menjadi ikutan, supaya kita tahu setiap yang bersalah itu sudah pasti akan dikenakan tindakan. Jadi bagi saya ini satu tangkapan besar yang mengejutkan. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan, dan puan. Terima kasih kerana masih setia di dalam channel Fels Lifestyle. Hari ini, saudara-saudara, tuan-tuan, dan puan,
setelah kita digemparkan dengan penyelewengan dana RM 2,3 billion. Tiba-tiba ada satu lagi artikel ataupun berita susulan berkaitan dengan anak bekas Perdana Menteri yang disiasat. Nah, persoalan yang timbul di pikiran netizen, di pikiran ramai orang, termasuk banyak pemerhati politik di Malaysia, termasuk saya sendiri, adalah siapakah anak bekas Perdana Menteri itu. Dan juga persoalannya, adakah ahli perniagaan yang bergelar Tan Sri tersebut, bila saya dengar Tan Sri, sudah pasti kalau kita pikir, kalau kita meneliti, kita coba ingat di dalam senarai bekas Perdana Menteri, yang terkini saya boleh katakan yaitu Najib Razak, Tun Dr. Mahathir, dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Nah, jadi menjadi persoalan, adakah anak bekas Perdana Menteri itu adalah anak Tan Sri Muhyiddin Yassin? Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, persoalannya berkaitan dengan RM 2,3 billion yang diseleweng itu, adakah di antara ketiga-tiga anak bekas PM ini juga ada kaitan dengan penyelewengan dana tersebut? Nah, di dalam satu artikel dari Syahbudin.com, anak bekas PM disiasat SPRM. Anak Mahathir, anak Najib, atau anak Muhyiddin. Nah, itu menjadi persoalan ramai. Di manakah satu dari antara ketiga bekas Perdana Menteri ini? SPRM dilaporkan telah memanggil anak kepada seorang bekas PM bagi membantu satu lagi siasatan berhubung aktiviti perniagaannya, memetik sumber yang rapat dengan siasatan itu. Akbar Desta melaporkan individu itu disoal siasat selama beberapa jam. Kenyataan telah dirakamkan dan saya percaya akan ada sesi lain dengannya, kata sumber itu. Utusan Malaysia pula melaporkan individu berkenaan adalah anak kepada bekas PM. Desta berkata, nama lelaki itu disenaraikan dalam Panama Papers, tetapi tidak dapat dipastikan jika SPRM sedang meneliti dakwaan yang dibuat dalam dokumen tersebut. Persoalannya, adakah anak bekas PM yang disiasat itu anak Tun Dr. Mahathir, anak Najib Razak, ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin? Panama Papers merujuk kepada kebocoran besar sebanyak 11,5 juta dokumen yang didedahkan kepada, yang didedahkan daripada firma Guaman yang berpangkalan di Panama pada 2016. Ini satu lagi kebocoran yang besar yang pasti mengejutkan. Ia mendedahkan bagaimana ahli politik, bintang sukan dan penjenayah terkemuka menyembunyikan kekayaan mereka menggunakan tempat perlindungan cukai luar pesisir. Ketika itu Malaysia kini melaporkan bahwa anak bekas PM Najib Razak yang sedang meringkuk di penjara, Muhammad Nazifuddin. Muhammad Najib adalah antara mereka yang dinamakan. Turut dinamakan ialah Fakri, anak sulung bekas PM Muhyiddin Yassin, serta Mirzan, anak sulung bekas PM Dr. Mahathir. Sebelum ini, seorang wakil Mirzan melalui salah satu syarikatnya, Crescent Capital, menafikan penglibatan Mirzan dalam Sergio International Ltd, firma British Virgin Island yang dikaitkan dengannya. Nah, persoalan itu, berikutan kebocoran itu, bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin membidas Malaysia kini atas apa yang didakwanya sebagai obsesi yang tidak berkesudahan portal berita ini terhadapnya. Ini selepas Malaysia kini menyiarkan laporan mengenai pegangannya di luar pesisir. Nah, saudara-saudara, bagi saya ini satu lagi isu yang pasti menggemparkan ramai dan berkaitan dengan kebocoran maklumat ataupun sebanyak 11,5 juta dokumen yang didedahkan daripada firma Guaman yang berpangkalan di Panama pada 2016 sudah pasti mengejutkan senarai anak bekas PM ini. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.